السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala az-zawji ay min haqqiha 'alayhi ay yut'imaha idza ta'ima wa yaksuha idza iktasa wa la yadribul wajha. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan telah bersabda ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati, bermula hak perempuan itu, ala zawji ay kainun ala zawji, adalah ia hak perempuan itu atas seorang suami, ay min haqqiha min haqqil mar'ati, yakni daripada haknya hak perempuan itu, alaihi ala zaujati. Tu okey. Tu dia punya dia buat dhamir balik dah. Padahal jelas dah tu. Haqqul mar'ati ala zaujati, bermula hak perempuan itu, kainun, adalah ia hak perempuan, hak isteri itu, ala zauji, atas suami itu. Yakni apa dia? Min haqqiha, daripada haknya, yakni sebahagian. Ni nak terjemah, nak tafsir min litab'id, maknanya Rasulullah kata ni sebahagian sahaja, bukan semua, banyak lagi. Tu ai min, min ni min litab'id, ai ba'daha ataupun ba'du haqqiha alaihi, sebahagian daripada haknya hak isteri itu, alaihi ala zauji, atas suami itu. Apa dia? Ay yut'imaha, takwil masdar jadi khabar bagi haqqa. At'ama yut'imu it'aman ay it'amuhu imra'atan. It'amuhu imra'atan, memberi makan nyonya suami akan isteri dia itu. Tu jadi it'amuhu, tu it'amu khabar kepada haqqu, takwil masdar jadi ay yut'imaha. Okey. Mana hak isteri atas suami, yakni suami wajib untuk beri kepada isteri itu apa dia? Pertama, ayyut'imaha, iaitu memberi adalah bahawa memberi makan ia oleh suami akan isteri. Maf'ulun biha. Bila tu idza ta'ima ay idza tami'a az-zawju, apabila makan ia oleh isteri, apa oleh suami tu. Bila dia makan, maka beri makan juga kepada suami, kepada isteri. Jadi kita kata semalam dah, ciri-ciri suami yang soleh maknanya dia memberi makan kepada isterinya secukupnya, sekenyangnya. Tu. Kalau dapat isteri yang banyak makan, nasi lah. Tu, sampai kenyang. Sekali makan tu kenyang. Tu sehari 2 kali. Tu okey. Lebih daripada tu, tu dah
Fadl dia panggil. Fadlah, benda yang lebihan, sunat saja. Yang wajibnya bagi kenyang. Okey. Wa yaksuha, Athah berkata yut'imaha. Ambil balik, haqqul mar'ati 'ala zawji ay yaksuha, iaitu memberi pakaian oleh mereka itu para suami akan isteri. Bila idza tasa, apabila pakai ia oleh suami, yakni pakai akan pakaianlah. Okey, iktasa kiswatan, memakai pakaian. Yakni okey, ciri suami soleh. Yang kedua, ada kedak lagi tak tahu yang sembarang tu, iaitu memberi pakaian oleh suami akan isterinya. Pakaian mana ni? Pakaian hak wajib satu. Pakaian hak wajib satu, iaitu apa dia pakaian hak wajib tu? Pakaian hak wajib tu yang menutup aurat 2 kali setahun, daripada hujung rambut sampai hujung kaki 2 kali setahun paling kurang. Illa, kecuali dapat redha isteri, kata tak payahlah banyak dah. Tu tak apalah. Tak salah. Lebih daripada 2 boleh tak? Lebih daripada 2 boleh. Jadi isteri suami yang soleh ialah tidak kedekut. Isteri soleh yang pertama hari ini ialah tidak kedekut, beli baju, beli pakaian kepada isteri lebih daripada 2 kali setahun kalau mampu, dan kalau isteri nak. Kita mampu beli lebih daripada 2 setahun. Tu. Okey, kemudian isteri pula nak. Kita pun beri. Tu suami yang soleh lah. Tak berkira dalam bab pakaian. Dulu kita kata berkira secara umum itu ya. Berkira belanja. Kita dulu kata berkira belanja makan, ni pakaian pun sama. Dan kalau pakaian-pakaian yang selain daripada menutup aurat, itu tak wajib atas suami. Contohnya isteri nak beli pakaian untuk dalam rumah ya, kita tak wajib beli asalnya. Tapi kalau kita beli juga tak ada masalah. Bukan wajib atas kita lah. Tu. Okay, yang wajib atas kita suami ni adalah membeli pakaian yang menutup aurat. Yang tidak menutup aurat, itu tak wajib. Kalau beli tak apalah. Buat macam mana? Boleh. Pakaian untuk rumah. Kita support lah bini tu. Bini nak pakai cantik-cantik kita dalam rumah kita, tapi kita tidak support. Tu masalah ni. Tu. Kawan pula tak kerja, isteri pula tak kerja. Lagu mana? Tu. Wala yadribul wajha, dan hak isteri yang wajib atas suami lagi, wala yadribul wajha, dan tidak memukul ia suami itu akan al wajha, akan wajah. Okey, akan wajah. Wala yadribal wajha lah, Athah berkata ayut'imaha. Tu ayut'imaha wa yaksuha, kemudian wala yadribal wajha. Tu. Okey, akan wajahnya, tidak mukul akan wajah isteri. Jadi isteri yang bila tu ai inda nushuziha, yakni tatkala nusus isteri. Jadi suami soleh yang kedua adalah tak pukul. Tak pukul wajah isteri. Itu kalau pukul, suami itu suami yang tidak baik. Bahkan haram pula pukul wajah isteri walaupun dia nusyus. Ya, nusyus bukannya menjadikan dia sebab kepada halal untuk kita pukul dia. Tak. Dia tu bukannya dia tu bukannya barang, itu manusia. Manusia khalaqal insanu fi ahsani taqwim. Tu. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala telah menciptakan akan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi tak boleh tampak. Tampak itu menunjukkan maruah dia terjatuh. Jadi tak usah duk tengoklah filem-filem ataupun drama-drama duk penampak orang pun, kita pun main penampak ke. Tu tak betul. Tengok Syarawi taklikkan, kaitkan inda nushuziha, di sisi nusyusnya. Apa lagi tak nusyus? Kita panah baran. Suami yang soleh ialah dia dapat suami yang soleh yang ketiga hari ini dapat mengawal perasaan daripada melepaskan kemarahan kepada isteri. Tu okey. Daripada lepas kepada isteri, stres lagu mana pun, dia dapat menahan diri daripada dia beremosi atas isteri. Marah dia lebih kurang tak boleh, janganlah. Dia tidak marah lebih kurang kepada isteri. Okey, ini kaedah yang keempat pula. Yang keempat, suami soleh ini adalah kaedah dia adalah kalau dalam bab marah ni, suami yang soleh ialah dia itu tidak memarahi isterinya dalam bab dunia, tapi dia dapat marah isterinya dalam bab akhirat.
Dalam bab akhirat kalau tak dengar cakap, mampulah. Tu. Okey, dekat akhirat, apa dekat akhirat pula dah. Bab-bab akhirat kalau tak dengar cakap, kita boleh marah. Dia sembahyang lagi lah. Kita pun naik suara sikit. Tu. Tak ada masalah. Tu. Tak ada masalah. Naik angkat suara, tak ada masalah. Marah sebab apa? Akhirat. Kita dah tegur elok-elok dah, dia buat pala lebih kurang. Maka tak boleh. Maka tak boleh. Okey. Maka tak boleh pula. Maka boleh marah. Tapi kalau bab dunia, bab dunia tak payah. Dalam top P lah dia bully kita. Dia bully kita pun. Bully kita lebih kurang. Tapi bab apa? Bab dunia. Tak apalah. Tu. Sekali-sekala. Tapi bab akhirat, dia takut. Sebab apa? Kita ni orang yang muttaqin. Tu kemah. Tu. Okey. Isteri, dia takut kepada suami dalam bab akhirat. Hak tu kemah. Okey. Sebab orang takut kepada seseorang, takut kepada orang lain ni dengan dua sebab. Satu, pertama sebab dia tu garang. Dia tu jenis kaki marah orang, emosi. Tu takut. Yang kedua, orang takut dengan sebab dia takwanya tinggi. Tu. Takwa dia tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pun takut juga. Jadi pastikan kita ini menjadi seorang suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil sebab daripada takwa itu, isteri takut kita bab akhirat. Tapi bab dunia silalah. Dia panggil kaedah kita. Okey. Kaedah kita, marah dalam bab akhirat tak apa. Marah bab dunia tak apa. Tak boleh. Marah bab akhirat tak apa. Marah bab dunia jangan. Biarlah kat bini tu. Nak buat apa. Tapi dunia tak apalah. Buat macam mana. Tu. Okey. Tu. Okey. Habis. Kemudian dalam bab menampar ni dah, kalau isteri terlepas pergi tampar kita lagu mana? Isteri terlepas, dia marah macam mana tu, dia tertampak, pergi tampak terus suami dia tu, kita jangan balas. Suami yang soleh yang kelima hari ni tidak membalas tamparan isteri. Tu. Tidak membalas. Tu, tidak balas tamparan isteri. Isteri tampak kita. Pada-pada. Tu. Kita jangan tampar balik. Dah buat apa? Minta maaf. Kalau boleh buat lagu ni lah. Perempuan tu pun lain kali pun rasa bersalah. Perempuan tampak suami. Suami tak tampak balik. Dah buat apa? Minta maaf pula. Allah kata. Itu menunjukkan suami tu hati dia lembut. Suami isteri mau-mau. Mana tahu dapat isteri yang gila-gila babi sih. Kita je ni gila-gila babi kot. Tapi taklah gila-gila babi bab-bab ni. Kita tahulah tata susila. Tapi dia pergi tampak kita. Kita boleh pula kata minta maaf lah. Sebab apa ni tampar ni. Tu kemah tu. Tu rare. Tu tanda ciri-ciri suami yang soleh tu yang kelima ni. Tak balas tamparan isteri. Bahkan sebaliknya minta maaf pula. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Okey. Wala yuqabbih. Wala yuqabbih. Qabbaha yuqabbihu taqbihan. Wala yuqabbih. Gitu Wala yuqabbih. Dia guna ni lah. Dia guna dia jazamkan fi'il mudhari'. Dia jazamkan fi'il mudhari'. Tapi guna la, makna la bermakna lam. La bermakna lam. Patut dalam nuskhah ni wala yadribil wajha. Seolah-olah nak kata wala yadrib al wajha. Itu. Jangan sama sekali. La bermakna lam. Jangan sama sekali. Gitu. Jadi betul lah wala yadribil wajha wala yuqabbih. Tu. Dia guna la bermakna lam. Okey, ikut hadis lah. Dari sudut i'rab boleh pula. Wala yadriba boleh. Wala yuqabbiha boleh. Tapi wala tu Allahumma salli Muhammad. Wala tu ayat baru tu. Ayut'imaha itu atas dia wa yaksuha. Yaksuha idza tasa wala yadriba tu larangan. Okey, kalau larangan. Jadi la tu bermakna lam. Lepas tu jadi jazam.
Wala yadribil wajha. Wala yuqabbih. Jadi kita ikut hadis lah. Ikut hadis ni kita dalam bab i'rab sami'na wa ata'na lah. Tu. Sebab tu ada kitab berkenaan dengan i'rabul hadis. Dia mengi'rab, ada satu kitab tu nama mengi'rabkan hadis, i'rabul hadis, mengi'rabkan hadis-hadis yang gharib-gharib. Mengi'rabkan hadis-hadis yang gharib-gharib. Maksudnya yang susah, apa nama tu, yang susah untuk kita i'rab, ada satu kitab. Ada satu kitab yang menunjukkan apa i'rab dia. Okey. Wala yuqabbih ay bitasydidil muwahhadati. Okey, wala yuqabbih bitasydidi ay hala kaunihi maqru'an, hal keadaan wala yuqabbih itu dibacakan dia bitasydidil muwahhadati, dengan ditasydidkan muwahhadati. Apa muwahhadati? Iaitu huruf ba yang bertitik satu. Tu muwahhadah, yang bertitik satu. Okey, dengan tasdidkan yang bertitik satu. Tu dia panggil maksuratan. Tu hala kaunihi maksuratan, hal keadaannya itu dikasrahkan dia. Dikasrahkan dia kan ba itu yang al-muwahhadah itu. Maksuratan sahih hal kepada al-muwahhadah. Hal keadaannya, keadaan al-muwahhadah itu maksuratan, dikasrahkan dia kan ba itu. Ai la yusmi'ha makruhan, iaitu tidak sama sekali memperdengarkan akan dia, akan isteri, yakni oleh suami, makruhan, akan perkara-perkara yang dikeji. Ai kalaman makruhan, iaitu kalam, perkataan-perkataan yang dikejikan dia. Jadi antara isteri suami solehah, suami soleh yang keenam, yang seterusnya ialah dia itu tidak memperdengarkan kalam yang dibenci oleh isteri. Tu asalnya dulu dah. Tapi kita buat seperti contohnya apa? Seperti poligami, tapi ini kita khususkan kepada dengan makna tidak memperdengarkan kalam yang dibenci ni, iaitu makian-makian terhadap isteri. Yang dulu tu umum, yang dulu tu kita kata yang dulu tu tidak memperdengarkan kata-kata yang isteri tak suka, itu dari sudut percakapan yang mubah, bukan percakapan yang makruh. Ni kita khususkan, ni percakapan yang makruh ataupun percakapan yang makruh pula dah. Tu percakapan yang makruh, percakapan yang yang dibencikan syarak. Yang tak dituntut kepada kita cakap kepada isteri, maka itu tak boleh juga. Itu tak boleh juga. Okey. Jadi kita suami soleh yang seterusnya adalah tidak memperdengarkan kalam yang makruh, yakni kalam yang dibenci oleh isteri. Dulu kita kata kalam yang tak suka didengar oleh isteri, tapi kalam tu bukan dengan makna cacian tak. Kalam yang mana perkara tu bukan caci maki pun, tapi kalau kita cakap tu isteri tak suka. Tu pun satu. Ini pula kita cakap isteri tak suka, tapi dari sudut caci maki. Tu khusus lagi lah. Tu ciri yang ke-6. 6 suami soleh hari ni. Tu isteri tak jumpa lagi lah, sebab isteri fasal yang kedua ni. Fasal ke-6 bubuh kat suami dulu. Tu wala yaqul qabha. Tengok dia kata yaqul, sepatutnya wala yaqulu. Nampak sangat la tu bermakna lam. Okey, wala yaqulu, dan tidak sama sekali kata ia oleh suami, qabbahakillahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkeji ia akan engkau, akan isteri. Wal'ayadhu billah. Jangan kata itu. Kalau kita kata bahasa Arab, qabbahakillah, tak rasa apa. Kalau bahasa kita, mampui hang. Tu lantok hang lah. Nak jadi apa, celaka betul. Itu perkara yang menyebabkan tercalarnya imej seorang suami yang soleh. Maka suami yang soleh yang ke-6 ini tidak memperdengarkan kalam-kalam yang makruh, kalam-kalam yang dibenci oleh syarak. Kalam-kalam yang dibenci oleh syarak. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wala yahjur wa fi riwayatin wala yahjurha. Tu. Okey, wala yahjur, wala yahjur, tidak meninggalkan ia suami itu. Tu kita dah kata dah. Yang kata suami soleh itu tidak meninggalkan isteri kalau dia itu tidak nusyus. Tu. Kalau dia itu tidak nusyus.
Jangan meninggalkan isteri kalau mereka itu tidak nusyus. Kalau nusyus, silalah. Dituntutlah matlub. Lepas nasihat, tak boleh juga. Tak jadi juga tinggal tempat tidur. Tak apa. Tapi kalau ditinggal dalam keadaan dia itu tidak nusyus, tak boleh. Tu. Wa fi riwayatin wa fi hadithi wa fi riwayatin, pada satu riwayat yang lain, wa fi riwayatin akhar, pada satu riwayat yang lain mengatakan wala yahjurha, tidak sama sekali meninggal ia oleh suami akan isteri, illa, melainkan fil mabiti, pada malam, yakni pada malam lah, pada bermalam. Fil mabiti ai pada bermalam. Dia tafsir lagi, ai fil madja'i indan nusyuzi. Ya tu, okey. Wala yahjurha, tidak sama sekali ia suami itu meninggalkan akan dia akan isteri, illa fil mabit, melainkan pada mabit, iaitu pada malam. Maknanya kalau di sisi fil madja'i, pada tempat tidur, indan nusyuzi, fil madja'i indan nusyuzi ay hala kauniha kainatan indan nusyuzi. Ta'alluq bagi hal mahdhuf, sahib hal dia kepada isteri. Tu. Jadi hala kauniha, hal keadaan isteri itu adalah ia di sisi nusyus, tengah nusyus lah. Jadi kita tidak meninggalkan isteri kita melainkan bermalam sahaja. Kalau bermalam, kalau isteri nusyus, bermalam saja kita tinggal. Maknanya kita tidak tinggal terus, tak. Tapi kita berasingan. Bukan kita pergi lari rumah tempat orang lain pula. Tak balik berhari-hari, itu bermasalah. Tu. Ammal hajru, adapun meninggalkan fil kalami, pada bercakap. Tengok syarak aja ni. Ammal hajru, adapun meninggalkan tatkala bercakap, fa innahu, maka sesungguhnya al hajra fil kalami itu khabar haramun, haram hukum dia. Melainkan illa li'udhrin, melainkan kerana uzur. Kerana uzur tak apa. Tapi kalau meninggalkan bercakap tak boleh. Jadi suami soleh yang ketujuh ialah tidak meninggalkan kalam. Okey? Tidak meninggalkan kalam, yakni dengan makna dia tidak mengamalkan, tidak bercakap tatkala kepada isteri. Maknanya apa? Kena cakap kot lah. Yang suruh hal hajru, yang suruh tinggal tu ialah tinggal tempat tidur, bukannya tinggal cakap. Tinggal tempat tidur, dia nusyus, tinggal tempat tidur, cakap kena cakap. Illa li'udhrin, melainkan kena nak uzur. Uzur ya, kita nak uzur, tak nak uzur cakap tu. Cakap macam biasa. Tambah-tambah kalau tak nusyus, kita tak cakap dengan dia, min babil aula. Tengok, min babil aula kalau kita cakap. Jadi kalau kita tak cakap, hal keadaan dia tak nusyus, min babil aula. Lepas tu mulalah isteri syak, buat apa dia tak cakap dengan aku. Tu. Dari sudut isteri, dia kena rasa bersalah lah. Dia kena rasa, ada tak kena ke aku buat ni, kena minta maaf. Takut ada benda-benda yang dia tak mau luah perasaan. Lelaki ni bukan nak luah perasaan semua. Tu dia tak luah perasaan, dia pun ada perasaan, simpan dia. Dia tak luahkan gitu. Kalau luah mampu lah isteri tu. Kalau pakat luah ya, mampu lah isteri tu. Dah dia simpan. Jadi isteri kena pandai-pandai. Tu kita kata dulu, isteri yang soleh ialah dia minta maaf walaupun rasa tak ada salah pun. Tapi rasa dari sudut warak dia kena minta maaf. Takut-takut ada benda-benda yang suami tak halalkan, yang suami tidak redha, menyebabkan berlakunya berkecimukan dalam rumah tangga. Tu okey. Rawahu Tabrani, telah meriwayatkan akan hadis haqqul mar'ati ila akhirih oleh fa'il At-Tabrani, oleh al-Imam At-Tabrani rahimahullah, wal Hakim, dan Imam Hakim dalam Mustadrak, an Muawiyah ay hala kaunihi rawiyan, hal keadaan hala kaunihi malah. Okey, hala kaunihi ma rawiyani, hal keadaan keduanya At-Tabrani dan Hakim itu meriwayat ia oleh At-Tabrani dan Hakim itu an Muawiyah, daripada Muawiyah ibni Haidatin, ibn Haidah. Okey, bi fathil muhmalah ay hala kauniha kainatan maqru'atan bi fathil muhmalah, hal keadaan Haidah itu dibacakan dia kan lafaz Haidah itu
Bifathil muhmalati, dengan fathah muhmalah. Mana muhmalah? Dengan fathahkan ha yang muhmalah. Muhmalah ni tak ada titik. Kalau al-mu'jamah ada titik. Kalau al-mu'jamah ada titik. Al-muhmalah yang yang tidak ada titik. Okey, mu'jamah yang ada titik. Tu habis. Jadi 7 dah suami soleh hari ni. Tu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin tazawwaja imra'atan, mana lelaki tazawwaja yang menikah ia oleh lelaki itu, akan maf'ulun bih seorang perempuan, ala ma qalla atas barang yang sedikit ia barang mana? Bayan minal mahri, daripada mahar, au kathura, apa dia kata qalla, au kathura ay ala ma kathura minal mahri. Mana tahu takdir minal mahri? Min hadfiz tsani lidilalatil awwali, balaghah. Tu daripada menghadafkan kedua kerana telah menunjukkan hak pertama. Hak pertama kata ma qalla minal mahri. Di sini au kathura ay ma kathura minal mahri. Jadi bila seseorang, mana-mana lelaki yang bernikah dengan seorang perempuan atas dasar sedikit mahar murah lah maksudnya, ataupun maharnya mahal, tu maksudnya. Jadi ada hadis lain mengatakan perempuan yang baik adalah perempuan yang baik. Perempuan yang baik ialah yang rendah maharnya. Okey. Itu Zohir terjemah rendah maharnya. Dok, kita kata bukan setakat rendah mahar, mudah perkahwinannya. Sebab kalau rendah mahar, semua rendah. Cuba tengok akad. 100, 200, nampak murah. Tapi tengoklah hantaran ya Rabbana. Tu. 10,000, 20,000. Kawan tu tak mampu. Kalau kawan mampu tak apalah. Tu. Kalau kawan mampu tak apa. Ni kawan tu tak mampu. Bercerau lah cari duit. Tu, bercerau cari duit. Itu tidak mempermudahkan pernikahan. Jadi, isteri yang bagus ataupun perempuan yang bagus ialah dia mempermudahkan. Apa tak lagi yang mari tu laki-laki tu bukan laki-laki bodoh, laki-laki soleh pula, laki-laki alim pula. Lagi-lagi lah. Tu dia kena permudahkan pernikahan dia. Itu ciri isteri ataupun perempuan yang baik. Jadi isteri yang solehah ialah dia mempermudahkan perkahwinan lelaki itu. Tu okey. Mempermudahkan pernikahan lelaki itu, jangan memayahkan. Tu nasihat kita pula kepada laki-laki, kalau memayahkan cari orang lain habis cerita. Tu cari orang lain habis cerita. Jadi kita banyak spare part tak apa. Tu dia panggil. Zaman lah ni kena banyak spare part dah. Tu kita tanya orang ni dia tolak mentah-mentah. Kita tanya orang ni dia nak, susah pula cara dia punya prosedur dia. Jadi banyak spare part tak apalah. Yang asalkan nanti akhirnya kahwin sudah. Tu kita kena banyak spare part orang panggil. Tu P kat sini tak jadi PB pula. B pula jadi tapi masalah pula. PC pula. Gitu. Sebab kita nikah bukan nak nikah saja dak, kita nak mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak jimak semata-mata dak, kita nak cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nikah dengan B boleh tapi susah, dahlah susah tidak ikut tata cara syarak pula tu, walimah lebih kurang. Tu. Cara akad nikah lebih kurang. Dedah kecantikan isteri lebih kurang, tak payahlah. Aku cari orang lain kalau hang tak mau ikut. Kalau hang mau ikut, macam ni peraturan dia, syarak kata gini haram, gini betul. Hak ni betul, hak ni haram. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, aku tak payah kahwin. Aku ambil orang lain pula. Aku cari orang lain. Sebab apa? Kita nak kahwin dengan redha Allah Ta'ala. Bukan nak kahwin dengan sebab kita nak nafsu semata-mata. Tengok dia cantik pun lebih kurang. Tak apalah. Halalan tayyiban mubarakan fihi lah. Sikit-sikit ya. Kahwin tu pertama ya. Tu istighfar lah. Itulah. Itu tanda habisnya barakah orang tersebut. Jadi kita sebagai orang yang mengaji, talibul ilm, bila kahwin tidak ada barakah padanya, habis semua ilmu yang selama ini belajar. Asalnya banyak barakah ni, dengan guru dia mengaji bertahun-tahun, tiba-tiba mai perkahwinan jadi mengarut, habis barakah yang selama ni kita dapat. Habis gitu ya. Jadi cari perempuan yang kita boleh mengekalkan keberkatan, bahkan dengan dia itu menyebabkan keberkatan kita makin bertambah dengan ilmunya, dengan amalnya, dan cara pelaksanaan perkahwinan itu sesuai dengan syarak. Kalau tak, cari orang lain. Begitu jugalah orang perempuan. Kalau diterima ada orang lelaki mari masuk Minang, kita tanya dia lagu mana nak buat walimah.
Kalau saya jadi bapak lah, kalau saya jadi bapak pada bapak pada perempuan tu, nak tahu dia ni bagus ke tak, bila diminta anak kita, kita akan tanya, dah walimah ni nak buat macam mana? Walimah ni nak buat macam mana? Oh, gini. Cara dia cerita tu kita tahu dah, dia ni orang agama ke tak? Dia ni orang tahu agama ke tak? Kalau dia buat lebih kurang, tengok lebih kurang, tak payahlah. Tak mengaji ni orang, tak reti. Tak reti bab hukum yang fardu ain. Walimah yang asalnya sunat muakkad, Nabi SAW anjurkan, Nabi SAW suruh buat. Bahkan ada ulama kata wajib pula buat walimah. Mazhab Hanafi tak silap, wajib pula buat Hanifah buat walimah. Aulin walau bisyatin. Aulin kan fi'il amar kaedah dia fi'ilul amri al-aslu fil amri apa dia al-aslu fil amri al-wujubu, asal pada suruh tu wajib. Tiba-tiba dengan sebab kita nak buat walimah tu, oh Masya Allah, kecantikan isteri terbuka luar, ada benda-benda yang tidak dapat dipatuhi syarak kita buat, maka tidak barakah majlis tersebut, bahkan boleh masuk ke arah daerah haram pula buat walimah. Kita buat pula habis barakah, tak payah buat walimah. Kalau bincang-bincang juga, kita tengok cara pernikahan lagu ni syarak tak redha ni. Syarak tak redha ni buat cara perkahwinan lagu ni. Kita kata kat dia, kita usulkan lagu ni macam ni lah, saya buat walimah senang, saya nak kahwin ni. Sebab apa? Sebab kalau walimah buat lagu ni haram, kalau saya ngaji ni haram ni buat lagu ni, tak boleh ni. Boleh buat itu. Kata kat keluarga itu boleh tak? Kena boleh sebab bukan kita takut keluarga, takut pada Allah Ta'ala. Kita dah tahu dah hukum haram, ni halal, ni haram, buat juga. Tu bodoh dia panggil, keldai dia panggil. Tu bodoh, keldai, lembu, semua ada itu. Dah tahu buat lagi. Barakah hilang, haram pun ada. Baiklah, tak payahlah kita buat walimah, sebab saya ikut hukumnya saya belajar ni tak boleh ni, haram. Tak payah buat walimah. Walimah sunat Yang nak buat ni sunat je, kewajib pun. Tapi bila buat benda yang haram, Nabi SAW kalau ada pun Nabi SAW akan kutuk. Nabi SAW akan larang. Buat benda haram. Kita nak buat walimah untuk memperisytiharkan kita sudah berkahwin. Bahkan ulama sebut afdal selepas jimak. Afdal selepas jimak, tanda kita sudah berjimak, berjaya jimak itu. Tanda kita sudah berjaya jimak itu. Tu. Jadi kita wallah alam lah, kita ikut kita lah. Kita nak buat walimah ni selepas jimak ke atau tidak? Ikut orang. Afdalnya selepas jimak. Lagu mana nak estimate selepas jimak? Lepas akad nikah tu buatlah walimah senggang 2 minggu sikit. Tu antara 2 minggu tu pandai-pandai lah, sami'na wa ata'na tu. Tu okey. Jadi afdalnya selepas jimak. Kalau tak boleh juga, tak boleh tak apalah. Ikutlah mana-mana asal buat walimah, tapi berpandukan syarak. Ni tengoklah ni banyak Allah walimah teruk-teruk. Teruk walimah. Lepas tu kita pula duk barakallah kepala otak hang barakallah. Tu bukan mengundang barakallah, itu mengundang la'anallah tu. Gap majlis walimah ada maksiat banyak, tu bukan barakallah, itu la'anallahu alaikum. Tu bahaya tu. Seolah-olah kita sokong pula, tahniah lah. Tahniah apa? Tahniah lah buat benda haram ni. Masalah tu. Yang paling banyaknya benda haram dalam walimah ni, bini dia. Bini dia. Kalau bini tu settle tu, kira alhamdulillah lah, hak lain tu boleh pejam mata lah. Masalah bini tu yang masalah tu. Awal-awal lagi bini dah masalah. Mana cantik. Hak yang hitam boleh jadi putih, hak putih lagi putih. Hak yang hitam boleh jadi putih, hak dah putih tu dah traffic light dah. Tu tak kira pakaian lagi tu, pakaian satu macam tu. Kat rumah relax lah. Kat rumah longgak-longgak. Kat walimah satu macam nampak badan nampak. Lepas tu panggil apa? Dia berjalan tu, yang cara adat tu lah, dia berjalan tu nak masuk ke pelamin tu. Orang pun tengok usah bini dia. Cantik betul. Tengok. Tu masalah belaka. Nak kahwin, nak ikut sunnah tapi punah. Belajarlah cara betul. Kalau isteri kita tu dah lengkap dah dari sudut. Dari sudut. Okey. Menutup aurat satu.
Okey, dari sudut perempuan macam mana walimah tu nak berkat dari sudut perempuan dulu ni. Okey, menutup aurat tu, tutup aurat habis, selesai. Kemudian apa dia panggil? Make up tak payah. Sebab apa? Tabarruj. Masa dalam kelas, masa sebelum kahwin, tak boleh tabarruj. Dia pun pakai biasa-biasa je. Tapi kahwin haram jadah tabarruj tu. Dia mulalah sehari traffic light belah kiri, warna hijau, kuning, merah. Orang yang lalu pun tak tahu nak berhenti ke nak jalan. Sebab apa? Traffic light banyak sangat. Tu. Menutup aurat. Menutup aurat dengan mana apa? Menutup aurat dengan mana? Menutup warna kulit dan melonggarkan pakaian sesuai syarak bila waktu kahwin. Yang kedua, tidak tabarruj. Tidak menunjukkan perhiasan dia. Kat muka tak ada traffic light lah. Tu. Okey. Tak payah. Biasa-biasa sudahlah. Biasa-biasa sudahlah. Tu biasa-biasa sudahlah. Okey. Macam biasa. Tu. Jadi kalau nak buat apa kalau gitu tak ada masalah dah perempuan. Tapi masalah banyak kat perempuan. Mari saja kahwin ada saja solekan-solekan yang ditunjukkan kepada ajnabi. Kalau nak bersolek boleh. Bila? Iaitu bila tak ada ajnabi. Yang solek lah nak mampu pun nak bersanding sampai nak mampu bersolek tu ikutlah. Sebab tu ada cerita Babadin Kerandang rahimahullahu taala. Babadin Kerandang ke? Asalnya lah, betul lah. Apabila adik-beradik nak kahwin, buat pelamin kat rumah, dalam rumah lah. Dia tunggu depan pintu. Sebab apa? Orang nak masuk, dia tanya, ni siapa? Sepupu. Sepupu tak boleh. Bukan mahram, ajnabi. Kawan tu duk hias cantik, bagus. Tak boleh masuk. Ni siapa dia? Pak menakan. Pak menakan boleh lah, mahram. Dan lain-lain mahram-mahram. Habis sekali semua tutup pintu, kunci. Tutup pintu, kunci. Silalah bersanding ke, nak huha-huha ke. Sebab apa? Mahram sama mahram dah. Tu tak ada dah. Mahram ni sikit je tuan-tuan. Kita dah buat dah bincang bab mahram ni, tapi surah tu PDD pula. Tak tahu sebab apa. Sebab Terengganu ni dia minta tauliah. Takut dia kena saman ke apa. Takut sangat. Kita dah terang gila-gila dia PDD pula. Aduh, taik. Okey. Tu. Bab mahram sikit je. Tu okey. Jadi janganlah muka tu hias. Macam-macam masa kahwin. Begitu jugalah pakaian. Pakaian tak sah yang ketat-ketat. Macam biasa sudahlah. Kalau tak jumpa jenis pakaian pengantin yang sesuai dengan syarak, tak payah berlihat biasa-biasa sudah asal kahwin. Tu mentaliti yang perlu dia ada. Ni mentaliti wanita sekarang macam mana? Tak ada gaun macam ni, lebih kurang tak cantik nak bergambar. Lu fikir bergambar pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fikir kahwin esok ni ada anak. Esok ni nak mengajar anak. Esok ni nak kena tarbiyah dengan suami. Allah, tak tahu. Sebab apa? Tidak ada ilmu. Jahil. Sebelum kahwin tanya, mengaji tak muhimah? Muhimah menatang apa? Idahul bak nak ngaji tak? Apa benda bak-bak? Bak sukan aku tahu. Idahul bak aku tak tahu. Sebab apa? Tak erti hukum akal. Natijahnya kahwin dalam keadaan jahil. Nikah dalam keadaan laisa bi'ilmin, bahkan jahil. Lagu mana kita nak menghadap sesuatu dalam keadaan kita jahil? Yang mana nikah itu benda-benda yang wajib padanya itu ada. Maka benda yang wajib, bila kita tak belajar macam mana nak tunaikan benda yang wajib, nak elakkan benda yang haram, maka itu berdosa besar. Sebab ilmu tu sudah menjadi ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Tu bahaya belaka. Wal'iyadu billah, mudah-mudahan kita semua yang belajar kitab ni dapat melaksanakan perkahwinan sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah penuntut ilmu. Orang awam senang ya. Orang awam tengok ustaz tu buat boleh tu. Dia dari ustaz ya. Ustaz tu pun mangkak ke? Dia dari ustaz ya. Dia mana reti kitab-kitab. Ustaz pun lagu tu boleh tu. Tu orang awam. Kita bukan orang awam. Kita talibul ilm. Ada kitab, ada sandaran. Kita bukan ikut ustaz, kita ikut ulama, kita ikut kitab kata apa. Kalau kitab kata tak boleh lah. Kalau saya lah, kalau tu kokut lah, tu metua tak percaya saya buat kitab tu.
Saya dalam PDF. Mas, saya baca kitab. Kalau Pak Cik tak percaya, mas saya baca kitab depan ni. Aduh. Tu. Ngangor terus kawan tu. Aduh. Tak baca Jawi, baca kitab Arab terus. Baru tahu. Aduh. Ingat kita komas mana awak main. Nak kata haram mana, halal mana. Aduh. Tu jangan pandang rendah pada orang. Jadi lagi satu. Kalau perempuan tu yang nak dipinang tu orang lelaki yang soleh atau orang lelaki yang alim, cuit sikit lah ke bapak tu, ke bapak atau mak tu, cuit sikit. Cuit apa? Ni nak bagi tahu ni, yang main ni bukan orang biasa apa oi. Dia ni orang soleh ni. Dia ni orang alim pula ni. Kalau pak silap langkah ni, selamat pak. Tak ada dah menantu je ni mak. Bagi tahu lah sikit. Supaya apa? Ada persediaan. Dia ni ustaz punya. Orang alim ni. Jadi bila dia mari, kalau dia mari, laki tu bagi tahu. Ni macam ni. Pak tu boleh lah dengar sikit. Gitu. Saya ingat ni boleh. Saya dah kahwin ke anak saya 6 orang dah. Ni kali yang ke-7. Saya ingat selama ni saya buat ni betul. Rupanya salah. Betul tu kalau pak tu kalau gitulah. Kalau pak main daling, saya dah ada 6 orang anak dah bagi kahwin. Saya makan telan garam dulu daripada hang. Mampus aku tu. Buat dari lagu tu mampus buat dari lagu tu mampus lah kita. Carilah hak lain. Tu ya. Habis panjang pula. Sebab apa? Sebab tu lah kita tengok masalah. Allah. Masalah. Lepas tu barakah tak ada. Bila barakah tak ada, cerai. Banyak dia tengok. Tu. Tapi jangan kata hak cerai tu tak berkat pula. Jangan. Masalahnya yang cerai yang tak ada sebab lah. Cerai muda-muda tak ada sebab. Kalau ada sebab apa, jangan kita pergi kata pula tu tak berkat tu. Jangan pula. Tu. Ada sebab lah tu. Kita husnuzan saja. Okey ada sebab tu. Tu. Tapi ni min hasabi nafsihi, dari sudut diri dia kena muhasabah lah. Sebab apa jadi guni ada tak kena ni. Tu. Jadi kita ni tengok orang lain, bukan tengok kata tak berkat tu. Jangan kita hukum orang pula. Tu Itu suami banyak, ya Allah, aku nikahkan di kau, akan anakku sekian-sekian dengan mahar sekian. Sah. Bila sah tu, halal haram isteri aku semua aku tanggung. Ingat tu. Kat walimah bergambar ke macam, tapi bini pakai cantik lebih kurang kat isteri, kat orang lain. Tunjuk kat orang lain. Tunjuk dada kat orang lain. Okay. Tunjuk badan kat orang lain. Badan cantik, muda-muda, biasalah. Slim. Bini slim pula, cantik pula, putih melepak pula, bukan hitam legang. Apa lagi? Selfie lah, kat status. Alhamdulillah aku dah kahwin. Tak tahulah. Okay. Habis tu malas lah. Cari nyeri lah hukum. Pergi mengaji. Ngaji nampak. Jadi nak buat walimah simple-simple sudahlah. Asal syarak redha sudah. Okay. Adakah ada ancaman daripada syarak terhadap wanita yang menolak pinangan? Ni dahsyat ni. Senja palbu. Ancaman daripada syarak terhadap wanita yang menolak pinangan orang alim ataupun soleh. Ada. Mata hadis tu saya tak hafal lah, tapi makna mafhum ada lah. Iaitu ada dalam kitab fiqh haji ada tu. Apabila seorang laki-laki pinang, jangan kamu tolak, kerana tidak akan mari lelaki yang baik selepas daripada apa yang kamu tolak tu. Tolak tu dengan makna apa? Mafhum lah. Tolak tu dengan makna tolak yang tidak ada unsur syarak. Dia tolak tu sebab apa? Saja, tak boleh. Kalau tolak tu dengan sebab ada unsur syar'i, sila tak apa. Sebab apa tolak ni? Saya kenal dia tak baik bahui. Tak payah terima. Tak apa tolak. Sebab apa kita tahu dia ni buruk orang. Tak apa. Tapi kalau orang soleh, orang alim mari, dia tolak, jaga-jaga. Suruh pesan dah. Bila dia tolak saja, tidak akan mari hak lebih baik lebih daripada itu. Tak akan mari yang lebih baik daripada hak tu tafsir banyak tu. Apa maksud dia? Fitnah besar terjadi pada diri dia lah. Tu banyaklah pula mufassirin hadis yang syarah tu. Jadi bahaya. Tolak pinangan orang ni berbahaya. Tambah-tambah kalau dia tu orang soleh, orang alim. Okey, ni macam ni. Dia kadang-kadang perempuan ni, dia faham lagu mana tau.
setakat kita istiqra' naqis ni lah. Mungkin sebab dia pun tak belajar mana kot. Bila orang lelaki minta, dia faham lagu mana. Dia faham, oh esok tu dia nak kahwin selalu lah esok. Padahal dia baru minta. Minta tu maksudnya dia nak masuk. Ada orang tak lagi. Kalau tak ada orang, aku nak masuk lah. Nak cuk orang ni. Supaya tak ada dah orang lain. Okey, dia pun kata, tapi orang perempuan, kalau orang mengaji lah, orang perempuan yang mengaji ni macam ni. Dia tengok lelaki ni baik, okey, macam okey dah. Tapi saya ni nak belajar lelaki. Kalau boleh tunggu, bolehlah, silalah. Kalau boleh tunggu, silalah. Tapi kalau tak boleh tunggu, nak cari orang lain pun sila. Sebab apa? Sebab saya nak belajar lagi. Maknanya apa? Lelaki tu pun faham lah. Oh gitu. Tak apalah, saya tunggu. Saya tunggu. Saya tunggu. Jangan tolak terus mentah-mentah. Tak mau. Tak mau. Kalau tak mau sungguh dengan sebab syarak, ada uzur syarak, tak apa. Oh, dia ni jahat. Ini tak apa nak kenal kat dia ni. Sebab dia macam tak mengaji. Saya ni orang mengaji. Saya nak pilih orang mengaji. Tak apa. Uzur syarak tu. Ini orang mengaji mari. Allah. Weh, orang mengaji ni kalau mari minta ni 1,000 satu je dapat tau. Tak dapat dah orang mengaji. Ingat senang dapat orang mengaji ni. 1,000 dalam satu dalam 1,000. Rugi tolak tu. Tu. Rugi tolak tu. Jadi kita tak tolak mentah-mentah, kita bagi syarat kalau kita tak sedia nak kahwin lagi. Tapi nak kahwin, tapi itulah saya nak habiskan pengajian lagi tu. Degree contohnya. Lagi 2-3 tahun ni baru nak habis ni. Tak apa ke? Kalau kata tak apa, proceed lah. Tak ada masalah. Ni tolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah ni masalah. Tu. Okay. Susah nak cari orang soleh dah susah. Orang soleh pun susah. Orang alim lagi susah. Orang alim ni darjat 300 kali ganda daripada orang soleh tau. Orang soleh ni ibarat orang abid lah. Orang abid yang dah lepas fardu ain. Kita kata orang soleh. Senang. Dia kuat kaki ibadat dah lepas fardu ain. Soleh lah tu. Kalau dia tu kaki ibadat, nampak macam ngaji. Tapi fardu ain tak tahu. Tu bukan soleh. Itu toleh. Dia sudah fasik ke atas diri dia. Jadi apa nama? Soleh. Iaitu dia lepas dah fardu ain dan dia buat ibadat. Ni fardu ain tak lepas, soleh dengan tak apa. Tu bukan soleh, tu toleh. Fasik tu. Dia panggil bermaksiat tanpa sedar. Apa? Tak lepas fardu ain. Tiap saat tu berdosa besar. Yang fardu ain tak pernah mengaji. Dosa besar. Siapa suruh tak mengaji? Tu bukan soleh, tu toleh. Jadi kalau perempuan tolak, tak mau sebab apa? Tak mengaji. Saya ni mengaji. Tak apa. Hak tu usul syarak. Tak nak salah tu. Jadi susah nak cari. Orang soleh payah dah, orang alim lagi payah. Tapi kalau kita terima tu, itu nikmat paling besar. Kalau saya jadi perempuan lah, ya Allah, hak tu nikmat paling besar. Kita tolak mentah-mentah, bodoh tu. Ini zaman dajjal, ni zaman konspirasi. Nak dapat orang sebegitu, Allah, tepuk dailah, alhamdulillah, ni ni'matun min ni'amillah. Okey. Asal macam ada soalan tadi. Dekat habis ini ya rasa. Kalau kita dah ada orang tanda tunang kot. Kemudiannya datang pula orang yang lebih alim. Tak apa ustaz. Kan kalau kita nak tolak orang tersebut, ni yang dimaksudkan pinangan atau pinangan. Mari seorang orang biasa-biasa lah. Lepas tu mari pula orang alim lepas pada tu. Okey. Dari sudut hukumnya, kita dah set dah dengan orang ni. Orang ni orang biasa lah, tapi kita kenan kalau macam mana tu, tunang. Tunang. Tu orang alim mari. Dia nak buh apa? Dia nak pinang pula. Pinang hal keadaan dia dah bertunang dah. Ni haram lah, tak boleh. Tak boleh. Okey. Kalau nak putuskan tunang, kalau putuskan tunang bebas. Maknanya dia seorang. Itu mari orang. Tu tak apa. Jangan dah bertunang, orang pula mari ku atas. Tak boleh, haram. Melainkan dengan izin orang yang bertunang tu. Orang lelaki tu izin. Tak apalah. Tak apalah Syekh. Try lah tengok. Kukutlah dia pilih antara kita ni mana hak dia nak. Ikutlah, saya redha. Tak apa.
Itu pinangan atas pinangan yang boleh. Sebab apa? Sebab izin. Dalam kitab Idahul Murid sebut. Tapi kalau tak izin, kita masuk celah-celah, itu haram. Sebab itu sudah mengacau bilaukan orang. Itu syarak larang. Tapi kena dengan redha, tak apalah, redha ni okey, tak apa. Benda redha, kalau orang redha ni tak apa. Syarak ni tak mau bagi kita bergaduh je. Kalau pinangan atas pinangan tu boleh, gaduh habis. Mulalah lagi macam-macam dia buat. Ada kisah lang Qudul Jain ni ada kot. Ulama dengan ulama nak berkenan dengan seorang ni. Dua-dua berkenan. Ada rasanya dalam Qudul Jain cerita tu. Ulama dengan ulama ni tak ingat nama dah. Tabi'in. Berkenan dengan seorang perempuan yang sama. Depa dua orang pi sama-sama, dia kata ikut nasib lah, tengok perempuan tu pilih mana antara kita. Kalau dia pilih tak apalah, aku berlepas diri. Kalau dia pilih aku, pun berlepas diri. Dia pun pilih pun salah satu. Maka hak seorang ni pun tak apalah. Kita ke kalau tahu kawan kita tahu hak seorang ni suka kat kita yang sama juga, mampus dah. Apa dia? Tombok terus kawan tu. Buat cerita drama Korea dah. Itu. Pi mana-mana sekat jalan, bubuh kali. Tu okey. Tu maksudnya. Lagi, kalau kita ada orang tanda, habis dah. Habis dah? Tak dah, habis. Wa qala sallallahu. Jadi lagi satu, kalau dah bertunang tu, dia akan ada ujian dari sudut kita nampak orang lain lebih hebat. Orang lain lebih handsome, orang lain lebih cantik. Ya Allah, aku tengok untungnya dia. Kalau aku dapat dia ni. Padahal bertunang dah. Jangan. Jangan. Tu ujian dia. Tapi kalau dengan ikhtiar kita rasa nak putus lah. Rasa tak mau pula kat dia. Tak apa. Ada era pertunangan tak apa. Sebab tu, tunang ni jangan heboh. Tunang ni jangan heboh, bahaya. Tunang ni jangan heboh. Zaman sekarang pula FB contohnya. Saya dah engage. Saya sudah engage, dah bertunang, engage. Bahaya sebab apa? Dari sudut orang yang tak pernah dapat dia tu, mungkin dia boleh berlaku jahat kat dia. Sebab dalam kitab satu kitab je lah. Satu kitab fiqh ni dia kata, antara tanda yang wajib kahwin bagi seorang perempuan ialah tidak ada orang yang melindungi dia, melainkan ada suami. Maka dia wajib kahwin. Tak ada orang dah, pak tak ada, mak tak ada, seorang tak ada, dia seorang je. Dan dia ni tak boleh nak jaga diri melainkan kena kahwin, kena ada suami yang jaga dia, maka wajib kahwin. Maka dia wajib kahwin. Jadi kalau bertunang tu tak usah heboh. Tak heboh lah. Tambah sekarang pula, ya Allah, buat kenduri macam walimah kahwin tu. Ya Rabbana. Tak tahu nak kata tuan-tuan. Duit habis banyak. Bagi saya lah, saya akan kata, biar aku beli kitab lagu ni. Dia style orang ngaji lagu tu lah. Style orang ngaji tu dah alasan dia. Biar aku beli kitab daripada dapat kawan tu. Kawan tu kejap je. Kita beli kitab lagi bagus. Habis tak dapat dah orang aling. Ni sebuah orang ngaji macam tu lah. Biar aku beli kitab. Tunang-tunang kena kenduri pula. 5,000 pula tu. Tunang je baru. Tu pun jadi kedok tak tahu lagi. Ayo. Tu okey. Macam mana kita elakkan dari rasa ada? Nak elak perasaan ni wallahualam lah. Kita doa kepada Allah Ta'ala, elak perasaan. Tu. Sebab tu kena nikah cepat-cepat tu. Tak boleh lama-lama. Kalau lama-lama boleh, tapi ujian tu lah. Akan rasa dia ni duk curang apa belakang aku ni. Dia mula. Tu baru tunang, kahwin pun sama lah. Bila dah jadilah suami isteri, dia mulalah. Sebelum suami isteri jadi suami isteri, mengaji syarak Qudul Jain lah, muhimmah, kau nak dia jadi wali. Kahwin tengok baru tahu, susah rupanya nak amal Qudul Jain, susah. Sebab tu saya kata, kalam saya kata, siapa yang beramal Qudul Jain yang kita syarah ni, ciri-ciri ni dan muhimmah tu, wali zaman ni. Sebab apa? Susah. Wali zaman ni ibarat 1000 gagak yang hitam, satu warna putih. Allah wali. Kita kalau suami, kalau isteri dapat suami yang begitu, yang soleh begitu, Allah walilah. Kalau suami dapat isteri yang begitu, Allah walilah. Tak ingat dah nak poligami, tak ingat dah. Kalau nak poligami pun, kesian lah kat bini aku ni. Tak ingat dah. Dia rasa sayang lebih kat bini tu.
Poligami pun aku tak sanggup. Padahal layak dah poligami, contohlah. Tak sanggup. Tapi janganlah pula ni isteri suami aku nak poligami ni, aku ni tak solehah lagi kan. Jangan gitu pula. Hampa ni pun satu. Susah betul lah nak cakap. Itulah bahasanya. Okey. Mana dia tadi? Kira apa lah habis hadis ni. Laisa fi nafsihi ay qalbihi, tidak ada pada hatinya, hati isteri suami tu, tiada pada hati suami tu ayu addi ilaiha. Tu ayu addi ilaiha, bahawa menunaikan ia oleh suami itu kepadanya, kepada isteri itu, haqqaha, akan hak-haknya, hak isteri. Khada'aha, menipu ia suami akan isteri itu. Mana-mana laki-laki yang menikah seorang perempuan atas dasar mahar tu sikit ke banyak, tu padahal dalam hati dia tu, dia menikah dalam keadaan dia tak mau tunaikan hak-hak dia. Tu maksud dia. Tu mafhum. Dia nikah sama ada mahar kecil ke, mahar mahal ke, mahar sikit ke, hal keadaan dalam hati kata aku tak mau tunaikan hak-hak dia. Tu haram nikah. Kita nikah dalam keadaan aku tak mau bagi nafkah nanti. Haram nikah. Sebab itu menzalimkan dia. Khada'aha, menipu. Menipu dengan makna kita nikah tu seolah-olah kita nak bagi nafkah. Tiba-tiba hati kita kata tak mau bagi nafkah. Tu menipu. Maka kalau dia mati, famata zauj, maka mati ia zauj tadi, walam yuaddi wawul hal, jumlah tu jumlah hal, ya hal keadaan tidak menunaikan sama sekali ia oleh suami itu, yakni tunaikan ilaiha, kepadanya, ila zaujah, kepada isteri dia, haqqaha, akan haknya, hak isteri. Laqiyallah, jumpa ia oleh isteri suami itu akan Allah yaumal qiyamati, zaraf zaman al-qiyamati, idhafu ilaih, pada hari kiamat. Wahuwa, hal keadaan, wawul hal keadaan bermula dia zauj, khabar zanin, berzina ia. Allah, dia tak berzina pada hakikat dia, tapi seolah-olah berzina. Sebab apa? Dia tak mau tunaikan hak. Dia menghalalkan isteri tu, tapi seolah-olah dia tak mau tunaikan hak, macam seolah-olah dia tu bukan isteri. Zalim itu. Dibangkitkan dalam keadaan dia itu seorang yang berzina. Ai athimun, zina dengan makna berdosa. Tu kinayah lah tu. Tu. Ai athimun al-haditha, ai al-haditha, takdir apa al-haditha? Kenapa tak baca al-hadithu? Kenapa tak baca al-hadithi? Ai iqra al-haditha. Tu takwil dia. Tu takdir dia. Jadi mana-mana kalau kita baca kita al-haditha, al-ayata, ay iqra al-haditha, ay iqra al-ayata. Tu takdir dia. Rawahu at-Tabrani, telah meriwayat akan hadis oleh at-Tabrani, oleh al-Imam at-Tabrani. Ada lagi soalan? Misalnya seorang perempuan ni telah tolak pinangan yang pertama lelaki yang soleh, kemudian tak datang dah selepas lelaki yang soleh. Adakah selepasnya akan datang lelaki yang tidak baik untuknya? Wallahu a'lam. Takdir itu atas takdir Allah Ta'ala belaka, tapi atas dasar kalau hadis tu gitulah, tapi tak semestinya gitu, mungkin boleh jadi sebaliknya. Allah A'lam. Kita ni berjaga-jaga sajalah, hadis sebut gitu, nak buat macam mana? Akan datang fitnah selepasnya. Tu. Dan mungkin kita tolak pinangan tu sebab kita rasa ni saya tak mau, tak layak dengan darjat saya. Saya ni orang ngaji, dia tu bukan orang ngaji abah oi. Saya tak mau pilih orang yang tak ngaji ni, saya nak pilih orang ngaji. Tak apa. Itu usul syar'i. Itu hak dia. Betul dah. Orang laki-laki jahil, tak ada fardu ain. Memang bukan orang soleh pun, orang fasik. Siapa kata orang yang tak mengaji fardu ain tu soleh? Tak. Walaupun ibadat 400 juta tahun, 400 ribu rakaat, dia bukan orang soleh, dia fasik. Dia panggil tablisul iblis. Iblis telah menipu dia bahawasanya dia seorang salih, padahal dia fasik, dia tidak sangat. Jadi dalam bab pinang-pinang ni, mandai-mandai lah. Jangan suka-suka tolak. Kalau nampak baik, sila. Sebab apa? Sebab zaman sekarang susah nak cari laki-laki yang baik. Baik tu pula dengan siasatan lah. Sebab zaman sekarang ni wakek lah, wakek. Wakek zaman sekarang ni orang boleh menipu. Nampak baik, tapi haram jadah rupanya. Ada. Isu banyak lah tu. Nampak macam ustaz, tapi haram jadah rupanya. Ada.
Dia kena, sebab tu kena ada orang tengah, kena ada orang selidik. Dia ni siapa? Kalau kita tak kenal lah. Kalau kita kenal dah tak apa. Sebab tu kita kena nikah dengan orang yang kenal. Sebab tu Rasulullah SAW kata, bila seorang sahabat mari nak kahwin lah, teringin kat dia, pergi tengok dia. Tengok dengan mana? Tengok dengan mana nazar tu satu, tengok dengan mana siasat tu. Banyak tu. Siasat lah. Tengok muka, okey, rasa kenal. Siasat pula, tengok dia baik ke tak, sesuai ke tak, kau dia menipu. Sebab tu, bila kita khitbah, waktu kita nak tengok orang tu, perempuan tu, orang perempuan tu tak boleh tipu. Begitu juga orang lelaki tak boleh tipu. Dengan makna, kalau ada cacat mana-mana, kena khabar. Saya ni pernah aksiden dulu, ada parut belakang ni. Kena bagi tahu. Kalau tak, bohong. Saya ni sebenarnya pakai kaki palsu ni, nampak macam betul kena pergi pakai kaki palsu. Kena khabar. Saya ni patah dah gigi semua ni, gigi yang ada ni gigi palsu ni. Kena bagi tahu. Supaya bila kahwin, dia dalam keadaan, dia tahu dah, dia reda dah. Oh, tak apa lagi palsu, tak apalah. Asal handsome. Tu. Tak apalah. Tak apa. Takut dia tak tahu, bila kahwin, awak lagu ni berparut-parut. Sudah. Kita sudah bohong. Kena jujur. Awak macam mana dah kita ada parut? Kita bagi tahu lah, dia tak berkenan, sila keluar. Habis serta. Tu. Okey, ada lagi ke soalan? Betul ke dosa niat tak nak kahwin? Dosa niat tak nak kahwin, Nabi SAW dalam kitab mana-mana kitab, sama ada kitab Idahul Bab, kitab-kitab fiqh dalam bab targhibun nikah, banyak hadis yang kata siapa-siapa yang berniat tak mau kahwin padahal dia mampu, laisa, bukan daripada umatku. Bukan daripada umatku. Nabi SAW melarang kita menjadi uzab, menjadi orang bujang kalau kita itu mampu. Bahkan ada hadis mengatakan, macam mana hadis dia? Tak ingat dah. Nabi SAW tanya, kahwin tak lagi? Tak kahwin. Ada harta tak? Kaya dah? Kaya. Oh, nampaknya hang ni macam pendeta. Pendeta sebab apa? Pendeta tak kahwin. Ada harta tapi tak kahwin. Pendeta lah hang ni. Pendeta Nasrani. Tu dia. Okay. Kalau tak ada darah macam mana? Tak ada darah. Maksudnya kita pinang, kita tahu dia tak ada darah. Ikut kita lah. Kalau kita reda, tak apalah. Macam mana? Kita pun tak tahu dah mana perempuan lain kita tak kenal lah. Kita kenal dia seorang, kenal dia seorang. Darah ke tak darah, ikutlah, tak apa. Tapi kalau dia tu perempuan tu pernah zina, jangan kata zina. Jangan. Itu aib. Itu aib bab dosa lain. Ini aib badan. Aib bab dosa jangan cerita. Saya pernah berzina ni. Jangan. Itu wajib menipu. Wajib menipu tu. Tu. Saya pernah zina. Jangan. Itu wajib kita tutup aib. Tu wajib kita tutup aib diri sendiri. Kita dah bertaubat dah. Rasa tak layak tu lain cerita. Ni jangan pergi cerita. Rasa tak layak nak kahwin dengan dia. Dia orang bagus. Saya ni orang dah pernah perkosa dan sebagainya. Tu lain cerita. Rasa tu jangan bagi tahu saya pernah berzina. Haram. Ada satu benda yang kita duk perhatilah zaman-zaman budak-budak universiti dulu. Dia panggil atas dasar ukhuwah. Contoh, atas dasar ukhuwah. Nampak bagus. Tapi macam mana atas dasar ukhuwah? Dia mengheboh-hebohkan aib kawan dia. Supaya kawan itu berubahlah. Supaya kawan itu berubahlah. Aku bagi tahu ni, tapi ni ukhuwah. Huha-huha saja. Tak boleh, Syekh. Tak boleh mengungkarkan aib orang lain. Walaupun depan kawan sendiri, tak boleh. Itu bukan ukhuwah. Itu haram jadah. Dia kalau ukhuwah ni dia menutupkan aib, bukan buka aib. Tengok kawan ni, dia pernah buat saya sekian-sekian. Semua pakat gelak. Pakat berubah lah. Dia pula cerita, hang pun aku tak puas hati kau ni. Dia buat dosa sekian-sekian kat aku ni. Dia pun ajak aku orang pun Tu buka aib tu. Jaga-jaga. Nak ukhuwah secara betul-betul. Tu okey. Umur kalau 25-an tapi kewangan tak stabil, penting kau fikir pasal tu. Ni nisbah siapa? Nisbah laki. Nisbah laki kita apalah, sebab dia memang kena ada duit pun. Tapi nak cerita bab ni lah panjang juga ni.
Cerita bab duit tak ada duit ni. Kalau orang soleh mari, orang alim mari, kalau kita tolak sebab dia tu tak kaya, sebab dia tu tak berapa ada duit, rugi. Tu ya. Dia panjang sebenarnya. Kesimpulannya, kalau orang alim tu, orang soleh tu mari, dia tu taklah berkeduit sangat. Kita tolak sebab tu, sebab tak mampu, rugi. Tu ialah saya kata. Kalau ni sebuah perempuan tak payah, tak apa, dia bukan nak bagi nafkah. Tu. Itu masalah orang sekarang. Dia kadang-kadang, saya tak kerja lagi. Siapa hang? Perempuan, saya tak kerja lagi, tak kahwin lagi. Hoi. Aduh. Apa kaitannya perempuan dengan kerja baru tak kahwin? Tak ada kaitan pun. Aduh. Yang nak bagi duitnya orang lelaki yang kena kerja. Kena usaha kerja. Tu okey. Tu kadang-kadang masalah tu. Tak tahulah pasal apa. Sebab tu saya kata orang perempuan ni banyaknya yang tak tahu. Tak tahulah dia tak tahu ni sebab apa. Tak tahu sebab tak mengaji ke apa. Yang banyak saya tengok tak mengaji lah. Sebab tu dia berfikiran lagu tu. Saya kena kerja dulu baru boleh kahwin. Loh, lagu mana gitu? Saya kena kerja dulu baru boleh kahwin. Loh, siapa buat peraturan gitu? Kalau lelaki, iyalah kena kahwin. Nak bayar mahar, nak tanggung nafkah. Sebab tu Rasulullah dalam hadis sebut, bila mari orang alim, orang salih, orang baik agama lah. Kita kata orang baik agama, ini orang salih, orang alim, orang keturunan baik. Orang baik itu terima je. Rezeki mari lepas tu. Tu. Dia buat ragu-ragu. Dia kuangan tak apa nak kena mana. Kita tolak sebab tu. Allah. Rugi. Zaman sekarang ni zaman yang sudah ketandusan. Orang soleh dan orang alim, kita pula tolak. Tepuk dayah. Tu je. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.